Kita teruskan sesi PDP pada pagi ini dengan kandungan subtopik yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan nilai kalori makanan. Seperti yang kita dah ketahui, manusia makan setiap hari adalah untuk mendapatkan keperluan tenaga yang secukupnya untuk menjalankan aktiviti seharian. Nilai tenaga yang tersimpan dalam makanan ini disebut sebagai nilai kalori. So nilai kalori bagi suatu makanan merujuk kepada jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan ataupun pembakaran 1 gram makanan dengan lengkapnya. Tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan ataupun pembakaran makanan biasanya diukur dalam unit kalori, kilokalori, joule ataupun kilojoule. Unit SI bagi tenaga ini ialah joule per kilogram. Kita boleh buat perbandingan di antara nilai kalori yang diukur dalam unit kalori dengan joule. So kita tengok yang seperti yang dipaparkan pada slide ni. 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Sementara 1 kilokalori bersamaan dengan 4,200 joule, ataupun bersamaan juga dengan 4.2 kilojoule. Nilai kalori dalam makanan ni boleh diukur dengan menggunakan radas khas yang disebut sebagai kalorimeter bomb, seperti yang dipaparkan pada rajah 2.3. Sementara dalam jadual di bawah pula ditunjukkan nilai kalori untuk karbohidrat, lemak dan juga protein yang diukur dengan menggunakan radas kalorimeter bomb tersebut. Untuk karbohidrat, nilai kalorinya adalah sekitar 16.7 kilojoule per gram. Sementara lemak 37.6 kilojoule per gram dan protein 16.7 kilojoule per gram. Makanan yang berlainan mempunyai nilai kalori yang berlainan. So di bawah ni ditunjukkan komposisi karbohidrat, lemak, protein dan juga air bagi beberapa jenis makanan. Nilai kalori makanan ni sebenarnya dapat ditentukan melalui kuantiti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Sebagai contoh, di bawah ni, gula mengandungi 100% karbohidrat, sementara daging pula 60%-nya terdiri daripada air, 69% daripada air, 18% merupakan protein dan juga 13% terdiri daripada lemak. Untuk minyak sawit, 100% adalah lemak dan beras 76% tu merupakan kandungan karbohidrat, 14% lagi adalah air, 8% adalah sumber protein dan 2% terdiri daripada lemak. Dalam jadual 2.2 ni pula menunjukkan makanan yang berlainan berserta dengan anggaran nilai kalorinya. Contohnya, untuk kelas karbohidrat, setiap 1 gram nasi tu mempunyai 15.04 kilojoule per gram kalori. So kalau kita bandingkan dekat situ, bagi jisim yang sama, dibandingkan antara nasi, roti putih dan gula kasar, gula kasar ni mempunyai kandungan nilai kalori yang lebih tinggi. Untuk lemak, jika kita bandingkan antara mentega dan juga minyak sawit, didapati 1 gram minyak sawit mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi berbanding dengan mentega. Untuk protein, daging ayam nilai kalorinya adalah lebih rendah berbanding dengan daging lembu. Dan untuk pelawas tu kita tengok kandungan nilai kalori dalam kubis adalah lebih rendah berbanding dengan timun. So kita tengok pada bahagian kanan tu, ada jadual yang menunjukkan 3 jenis sandwich, A, B dan C. Setiap satu tu dihasilkan daripada bahan yang berlainan.
Okey. So bandingkan di antara sandwich A, B dan C. Okey, yang manakah merupakan pilihan yang paling sihat? Okey, yang paling sihat tu maksudnya kat sini mempunyai nilai kalori yang rendah. Okey, so boleh fikir-fikirkan. Okey, next. Okey, kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Okey, sebenarnya pengambilan nilai ataupun jumlah kalori seharian adalah bergantung kepada beberapa faktor. Okey, di antaranya ialah faktor jantina. Okey, terdapat perbezaan jumlah keperluan kalori bagi lelaki dan perempuan. Okey, keperluan kalori ini juga bergantung kepada faktor usia, tahap kesihatan, okey, keadaan cuaca ataupun persekitaran, okey, jenis pekerjaan. Okey, dan kamu boleh buat rujukan di mana-mana buku rujukan ataupun laman web untuk mendapatkan lebih maklumat. Okey, sekiranya pengambilan makanan tu dibuat melebihi ataupun kurang daripada keperluan, okey, keperluan nilai kalori seharian, okey, mungkin akan menyebabkan beberapa masalah kesihatan. Okey, di antaranya boleh menyebabkan pertumbuhan terbantu ataupun menyebabkan obesiti dan pelbagai masalah lain. Okey, so di sini dinyatakan beberapa masalah kesihatan, punca dan juga kesan, okey, akibat daripada pengambilan nilai kalori yang tidak sepadan dengan keperluan seseorang individu tu. Okey, masalah obesiti ini disebabkan oleh pengambilan makanan yang tinggi nilai kalori, okey, secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang, okey, dan kesannya akan meningkatkan risiko untuk mengidapi penyakit seperti diabetes, okey, arteriosklerosis dan juga tekanan darah tinggi. Okey, sementara anorexia nervosa pula merujuk kepada keengganan seseorang individu itu untuk makan, okey, kerana terlalu risau akan kenaikan berat badan. Okey, kesannya mungkin menyebabkan seseorang itu menghidap masalah kesihatan seperti malnutrisi dan seterusnya, boleh membawa maut. Okey, penyakit yang seterusnya adalah aterosklerosis, okey, di mana berlakunya pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Okey, dan akan menyebabkan lumen arteri ini menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Okey, seterusnya akan meningkatkan risiko penyakit jantung ataupun stroke. Okey, masalah kesihatan yang keempat adalah kencing manis ataupun diabetes mellitus, okey, yang disebabkan oleh pengambilan makanan ataupun minuman yang tinggi kandungan gula untuk jangka masa yang panjang. Okey, keadaan ini akan menjejaskan penglihatan, kesihatan ginjal dan juga sistem saraf. Okey, seterusnya menyebabkan luka seseorang tu lambat sembuh. Okey, yang terakhir ialah tekanan darah tinggi, disebabkan oleh pengambilan makanan yang tinggi kandungan garam untuk jangka masa yang panjang. Okey, ini akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Okey, seterusnya kita bincangkan pula berkaitan dengan corak pemakanan masyarakat Malaysia, okey, dan kesannya terhadap kesihatan. Okey, kesihatan badan manusia ni, okey, bukan hanya dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori, okey, yang mengikut ataupun menepati keperluan, okey, tapi juga bergantung kepada corak pemakanan. Okey, contohnya waktu makan, okey, dan jenis makanan yang diambil. Okey, sekarang ni kita dah nampak banyak kedai makan, okey, yang dibuka 24 jam. Okey, adakah kehadiran kedai makanan, restoran makanan segera ataupun restoran 24 jam ni baik terhadap kesihatan manusia? Okey, sebenarnya kehadiran restoran 24 jam ataupun makanan segera ni sebenarnya menyumbang kepada masalah kesihatan, disebabkan pengambilan makanan tidak mengikut waktu yang sepatutnya, okey, serta pengambilan makanan yang tidak seimbang dari segi nutriennya. Okey, so sekiranya kita mengambil makanan segera secara berlebihan ataupun makanan rapuh, okey, akan menyebabkan kesan-kesan yang memudaratkan kesihatan kita. Okey, contohnya dalam
makanan yang mempunyai kandungan gula yang berlebihan, okey, mungkin menyebabkan seseorang itu menghadapi masalah obesiti, okey, kerosakan gigi, peningkatan risiko awal mengidap kencing manis ataupun diabetes mellitus pada usia yang muda. Okey, so kandungan makanan yang kamu nampak di atas meja tu adalah makanan yang tidak seimbang, okey, ataupun makanan rapuh ataupun makanan segera. Okey, setengah makanan ni mempunyai pewarna ataupun pemanis tiruan. Okey, hal ini dapat menyebabkan peningkatan risiko kanser kemandulan, diabetes mellitus dan juga kerosakan hati dan juga ginjal. Okey, penggunaan garam yang berlebihan pula boleh menyebabkan berlakunya tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kerosakan ginjal. Okey, sementara kehadiran kafein dalam minuman bergas juga dapat menyebabkan keadaan susah untuk tidur, kerisauan dan juga ketagihan. Okey, sementara untuk makanan rapuh seperti keropok ataupun snack, okey, biasanya tidak mengandungi khasiat makanan, okey, yang mungkin akan menyebabkan berlakunya nutrisi. Okey, so untuk kandungan PDP pada pagi ni, okey, dah selesai juga. Okey, so okey, para pelajar boleh lengkapkan modul yang telah diberikan sebelum PDPR. Maksudnya semasa berada di KV dulu saya dah bagi modul ataupun tutorial, okey, yang berkaitan dengan bab 2. So minta kamu lengkapkan tutorial tersebut. Okey, at the same time tolong isi link kehadiran. Okey, seperti biasa lengkapkan 10 pop quiz. Okey, dan hantar sebelum pukul 10.30 pagi ni. Okey, so kat sini ada latihan formatif. Okey, so minta kamu tolong jawab. Okey, dan saya akan bincangkan dalam WhatsApp pada sesi pagi ni. Okey, terima kasih.